Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita terus masuk pada syarah Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Qala Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa naqul Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmuh. Matan yang disebut oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, kami mengatakan Allahu a'lam apabila fi mashtabaha alaina ilmuh, apabila ada sesuatu yang samar-samar dalam pengetahuan kami. Ini prinsip. Kalau kita tak tahu, katakan tak tahu. Kalau kita tak jelas, katakan wallahu a'lam. Jangan sampaikan ilmu kecuali sesuatu yang kita yakin ianya benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Syarah telah dibincangkan dalam penjelasan Syekh radhiyallahu an bahawa tidak ada orang yang selamat dalam agamanya melainkan orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mengembalikan ilmu yang samar-samar baginya kepada Tuhan yang mengetahuinya. Ini matan yang antara matan-matan yang awal. Kesejahteraan agama seseorang terletak pada at-taslim. Ilmu ni ada dua. Satu, ilmu yang kita tahu. Yang kedua, ilmu yang kita tidak tahu. Dia ilmu, bukan ilmu, tapi tak ada pada kita. Dia hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ilmu pada mereka. Jadi kita akan temukan setengah masalah orang bicarakan suatu ilmu yang memang manusia takkan tahu. Dia cerita tentang bilangan jin lah, cerita tentang roh. Syekh fulan dan fulan roh dia pergi ke alam roh, lepas tu roh dia mengislamkan, atau dia pergi mengislamkan orang di alam roh. Dia cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, sesuatu yang tidak ada dalil. Jadi orang yang cerita tentang tajuk yang memang akal kita tak mampu mengetahuinya, kita tolak. Atau sekarang tengah famous tentang apa, isu apa, Akmal? Ijab kabul. Isu ijab kabul tu biar mufti yang jawab lah. Dah jawab dah pun. Isu asal kejadian manusia ni apa? Apa? Evolusi. Teori evolusi. Sibuk cerita tentang manusia ni berasal daripada bolehlah kata monyet pun, daripada asal daripada single cell dan sebagainya. Guru saya bab ni, satu malam saya belajar dengan Akmal, nak faham betul-betul teori evolusi Darwin ni. Jadi barakallahu fik, dengan disponsor oleh saudara Azli Abdullah Ali. Kami duduk kat kedai itu sampai pukul 4 pagi ke 3 pagi nak belajar teori Darwin saja. Tapi saya faham dah. Cuma oleh kerana saya level pelajar, saya tak nukilkan. Cukup tak saya faham sendirilah teori itu daripada mana dan apa kaul-kaul yang ada. Cuma ini antara jenis ilmu yang termasuk dalam iddia' al-ghaib, mendakwa perkara ghaib. Ilmu sains, ilmu yang kita kaji apa yang berlaku, ilmu yang berasaskan observation dan juga eksperimen. Kita nampak, kita kaji dan kita jadikan itu sebagai satu panduan, satu hipotesis pergi sampai kepada mungkin boleh jadi sampai pada fakta sains.
Tapi berkaitan dengan teori evolusi, dia bukan cerita tentang sains. Dia cerita mendakwa satu perkara di luar observation dan eksperimen. Jadi kita tolak teori Darwin ni pun bukan bererti tolak ilmu pengetahuan. Bukan bererti tolak ilmu sains. Tidak menjejaskan kemajuan sains ilmu itu sendiri. Kerana ilmu berkaitan dengan asal kejadian manusia merupakan ilmu cerita tentang satu perkara yang memang kita tak tahu, kita tak nampak. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Kami tak tunjukkan mereka, kami tak persaksikan mereka. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard, tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim, begitu juga tentang kejadian diri mereka. Allah tak persaksikan, Allah tak tunjukkan, tak payahlah kita nak cerita. Sebab tu kita tahu bahawa kita tahu memang Allah ciptakan kita daripada tanah. Tapi kita bukan tanah, kita manusia, betul? Proses penciptaan Allah sahaja yang tahu. Memang kita berasal daripada tanah. Tapi kalau cek kat badan kita, cek kat DNA kita, mungkin tak jumpa DNA tanah. Sifatnya berubah, makhluk jadi makhluk yang lain. Tak boleh kita katakan tak percaya sebab tak jumpa apa-apa bukti bahawa kita ni berasal bertanah. Ada orang lagi teruk, dia tak percaya tentang jin daripada api. Jin pun dia tak kenal. Dia tak nampak, kemudian dia menafikannya. Jadi bab-bab berkaitan dengan sesuatu yang Allah tak beritahu, kita katakan perkara ghaib. Kita tak tahu, kita katakan tak tahu. Dan juga kita menafikan siapa-siapa yang dakwa dia tahu. Senang, orang tu cerita tentang azab kubur, sekali itu minta dalil. Tanya dalil, dari mana tahu? Oh, saya mimpi. Okey, simpan mimpi tersebut. Mungkin peringatan untuk dirinya, tapi hakikat kebenaran kita tak tahu. Atau saya dengar orang kata, okey, tak confirm, sepatutnya awak diam dulu, tunggu confirm, dah jelas. Semua perkara berkaitan dengan ghaib. Yang kedua, bukan perkara ghaib, tapi orang tu tak clear. Kita sendiri pun bukan perkara ghaib. Banyak perkara berkaitan agama yang kita tak jelas. Benda tu benda yang boleh kita tahu, tapi sebabkan kita tak belajar betul-betul, menyebabkan kita kurang tahu. Kedua-dua keadaan katakan Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Kadang-kadang satu benda yang memang takkan kita tahu, perkara ghaib, kita katakan tidak kepada siapa yang mendakwa mengatakan perkara ghaib. Bukan setakat kita bukan saja kata wallahu a'lam. Orang tu menipu, bawa cerita tentang perkara ghaib, betul kata wallahu a'lam, mana tahu dia tahu. Tak boleh. Dia dah berlanggar dengan prinsip syarak. Ada orang dia kata wallahu a'lam, dia suruh kita bila orang tu cerita tentang perkara ghaib, dia menipu, dia berdusta. Dia kata syekh dia pergi ke alam barzakh, Islamkan orang Nasrani, orang-orang Kristian di kubur. Lepas tu kita nafikan, dia kata mana awak tahu? Dia tak, sebab benda ni benda berkaitan dengan roh dan tidak ada dalil. Terutama syekhnya datang selepas putusnya dalil terhenti dengan kewafatan Nabi SAW. Dan maklumat berkaitan perkara ghaib adalah maklumat ghaib terhenti dengan terhentinya syarak. Jadi cerita yang seterusnya itu berkaitan perkara ghaib, kita tidak boleh terima. Kalau katakan mimpi, cerita itu mimpi, senang kami faham. Mimpi macam-macam, kau boleh mimpi. Kita boleh terima cerita itu sebagai mimpi, bukan satu hakikat. Tapi kalau cerita sebagai fakta, kita tolak. Sebab Allah SWT ketika cerita limit akal kita berkaitan dengan roh, Allah kata wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka datang tanya pada kamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhanku. Allah tak beritahu, Allah tak jawab. Masa tu wahyu turun dan Allah sambung wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak berikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ada benda yang kita tak tahu. Ada benda yang kita tak jelas. Benda tu sepatutnya tahu, tapi kita tak belajar betul-betul lagi. Yang kita tak jelas, katakan wallahu a'lam. Yang bab yang memang tak ada maklumat kepada mana-mana manusia kecuali melalui dalil, kita katakan wallahu a'lam, dan kita dustakan kalau orang yang mengatakan bahawa dia mengetahuinya.
tak boleh terima pula. Nanti ruang macam-macam. Orang kata, awak tak tahu kenapa nak nafikan? Orang tu kata, oh saya nampak. Saya nampak fulan dan fulan, di dahi dia tertulis bahawa dia ahli syurga. Fulan-fulan di dahi dia tertulis ahli neraka. Dia kata saya tahu siapa ahli syurga neraka. Dia kata, ni tak boleh. Menipu. Ya, tak betul. Ada orang marah. Mana boleh kata tipu? Mana tahu? Awak tak dapat ilmu laduni? Awak tak dapat kasyaf? Allah tak angkat hijab? Tak. Bab ni memang bab Allah limitkan. Memang tak ada. Memang tidak ada. Jadi kita kena jelas. Tapi kalau bab ilmu tak jelas, contohnya tentang teori Darwinism ke evolusi tak jelas, kan? Tak tahu, katakan wallahu alam. Nanti saya belajar lagi. Wallahu alam. Orang tanya tentang haid, macam-macam masalah haid. Kita pula lelaki tak biasa haid. Tak biasa, tak pernah. Jadi belajar tak faham-faham, kahwin pun tak lagi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, selesai. Wallahu a'lam artinya kita tak jelas. Bukan benda tu tak tahu. Agama ni ada 3 benda je. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha katsirum minan nas. Agama ni jelas. Benda yang halal jelas. Benda yang haram jelas. Antara keduanya ada benda yang samar-samar yang tak diketahui oleh kebanyakan manusia. Bukan benda tak samar-samar ni sebab agama ni ada ajaran yang samar-samar, tidak. Tapi ada benda yang susah atau ada benda yang agak teknikal yang tak ramai orang tahu. Benda mushtabihat inilah yang kita kata wallahu alam, serahkan pada ahlinya. Berkaitan dengan bidang apa, bidang tafsir, jadi pakar tafsir. Siapa pun takkan tahu semua benda. Ada benda yang mushtabih dalam pemikiran dia. Jadi kita berdepan dengan 3 perkara. Sama ada kita tahu benda tu betul, sama tahu kita yakin bahawa benda tu salah, sama ada kita tengah-tengah. Kita samar-samar. Samar-samar ni mushtabihat. Jangan kita ke depan. Tawakuf, tunggu. Jaga-jaga untuk berkata-kata dan mengajarkan. Saya pernah ajak, dulu saya hafal Ustazah, semoga Allah ampunkan beliau masih hidup lagi lah. Beliau terjemahkan, telah berkata, rawahu al-Bazzar, telah diriwayatkan oleh Bazzar. Beliau kata tukang jual di pasar bazar. Saya tukang jual kat bazar, macam mana dia boleh riwayatkan hadis? Berkata al-Bazzar dalam buku. Jadi saya tanya balik-balik, cikgu, kenapa orang jual bazar pula yang nak bagi? Macam tu lah, terima. Memang macam tu. Orang meniaga tapi dia pandai. Saya pun terimalah. Oh, dia peniaga bazar tapi dia alim. Rupa-rupanya nama orang Al-Bazzar. Nama imam. Sepatutnya ayalah, tapi beliau banyak jasa lah, tapi kesalahan tertentu mana kalau tak tahu, katakan tak tahu, senang. Supaya kita tak salah. Nasib baik cuma salah kecil. Kesalahan kecil, kesalahan besar macam mana? Lepas tu dia ajar pula kepada anak murid dia. Ada orang pula dia bagi petua ikut dan. Tak pernah ada petua tu. Orang tanya macam mana nak cantik? Dia cari apa? Oh, hadis Nabi, innallaha jamilun. Baca 10 kali. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jangan buat petua. Dan ini bukan cerita saya buat lawak. Bukan nak buat lawak. Memang ada orang mengaku. Saya kata tak patutlah macam tu, Syekh. Kita hantam sajalah. Tak boleh hantam. Bab agama ni kalau kita tak tahu, katakan tak tahu. Tak jelas, kata tak jelas. Kalau nak riwayatkan juga, beritahu bahawa ada dikatakan begini dan saya belum kaji. Kita hanya meriwayatkan. Tidak dalam keadaan menyebutkan bahawa itu sekadar riwayat yang belum dikaji. Okey. Jadi kita dalam menuntut ilmu 2, kita kena bagi siap. Dalam Islam ni ada benda yang kita mampu tahu, ada benda yang kita takkan mampu mengetahuinya. Berkaitan dengan perkara ghaib, kita takkan tahu. Berkaitan dengan roh pun sebagai perkara ghaib, kita tak tahu. Berkaitan dengan sifat Allah pun kita tak tahu. Berkaitan dengan syurga, neraka, azab kubur, semua kita tak tahu.
kecuali kita diberitahu oleh siapa? Oleh yang maha mengetahui perkara gaib, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagikan siap-siap. Ilmu kalam kenapa ditolak oleh ulama? Sebab dia membicarakan tentang tajuk yang memang akal takkan mampu tahu. Bukan sifat Allah kita tak tahu. Sifat Allah ni kita tahu melalui kalam Allah, melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kalam dia mengisbatkan sifat Allah dan menolak sifat Allah dalam bab yang akal takkan mampu capai. Dia gunakan kaedah akal untuk mengiyakan dan menolak sifat Allah. Sebab tu kita tolak. Sebab tu salafus salih secara prinsipnya tolak ilmu kalam secara keseluruhan. Dalam keadaan sebahagian mereka masih menerima ilmu mantik. Ilmu mantik diterima, tapi ilmu kalam ditolak. Itu pun ramai yang haramkan mempelajari ilmu mantik kerana bawa kepada ilmu kalam. Ilmu mantik ni apa? Ilmu logik Aristotle. Logik Aristotle dalam mengkategorikan sesuatu di alam ini, dalam ilmu pengkategorian ilmu mengkategorikan sesuatu. Jadi semua perkataan ilmu mantik ni satu logik yang dipakai, semua perkataan mesti ditakrifkan supaya idea itu jelas. Jadi semua objek ditakrifkan. Betul lah. Tangan apa takrifnya? Alat untuk memegang. Ada yang takrifkan anggota badan, ada yang takrifkan macam-macam lah. Betul? Betul tak takrif tu? Betul lah. Cuma tengok siapa yang paling betul lah. Siapa yang paling takrif yang paling ringkas tapi sempurna. Jami' dan mani'. Itu takrif dalam mantik. Semua benda ditakrifkan. Sehingga ketika mereka jumpa dengan sifat, semua sifat mereka takrifkan. Takrifkan sifat, sampai pada sifat Allah mereka takrifkan. Yad apa dia? Anggota. Yad apa dia? Yang mengandungi anggota yang mengandungi 5 jari dan sebagainya. Bila mereka takrifkan sifat tanpa melihat kepada mausufnya, mereka dah tersalah tasawur. Salafus salih apabila sesuatu sifat yang disebahkan pada Allah, mereka tak akan takrifkan. Sebab zat Allah tak ada siapa yang mengetahuinya. Bagaimana kita dapat mengetahui sifat Allah? Zat Allah kita tak tahu, maka sifat Allah juga kita tak tahu. Kita tak tahu hakikatnya. Jadi salafus salih takkan takrifkan satu sifat kecuali sifat itu diketahui mausufnya. Kalau kata tangan siapa? Tangan siapa dulu? Tangan binatang ditakrifkan dengan tangan binatang. Tangan pintu apa? Dipanggil pemegang pintu, katakan pemegang pintu. Kalau buat ayat yang biasa macam kaki tangan kerajaan ke, kaki tangan, tengok ayat dia penuh. Sebab tu dalam ayat firman Allah kita kena baca penuh. Semua ayat sifat ni masalahnya geng-geng ahlul kalam mereka baca separuh. Mu'tazilah pakai laisa kamitslihi syai'. Tak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Maka dia menafikan semua sifat Allah. Dia tak baca wa huwas samiul basir. Kalau dia baca penuh, dia akan tahu bahawa Allah SWT menafikan persamaan, bukan menafikan sifat. Allah memiliki sifat kesempurnaan yang sangat banyak yang kita hanya mengetahuinya melalui pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Allah beritahu, kita percaya. Sebab itu ilmu apa beza ilmu tauhid yang kita belajar, ilmu tauhid, ilmu kalam. Ilmu kalam mengasaskan logik berkaitan dengan Allah. Logik berkaitan dengan Allah. Jadi contoh, anda bagi contoh sebagai penutup perbincangan bab ni supaya kita faham dengan jelas. Kita kata sifat makhluk, sifat Allah dan sifat makhluk. Apa cara ilmu kalam? Ilmu kalam mereka mentakrifkan semua makhluk dengan takrif Aristotle. Bermula dengan
jauhar, atom tersusun jauhar, jauhar yang tersusun menjadi sebuah jisim. Jisim lah, objek. Jisim itu terbahagi pada dua. Satu jisim yang tak bergerak, benda yang mati. Yang kedua jisim yang hidup, itu dipanggil sebagai benda hidup. Benda hidup bagi pada dua. Satu hidup membesar, statik, namanya tumbuh-tumbuhan. Yang bergerak ikut kehendak dia kemana kemari, namanya haiwan. Haiwan pula ada dua. Satu haiwan yang tak ada akal, ada haiwan nautik yang ada akal. Haiwan yang boleh bercakap. Bercakap ni sifat manusia sahaja. Allamahul bayan, sifat manusia. Allah ajarkan kita nautik, boleh berakal, berperasaan dan mampu mengungkapkan idea dan perasaan dia. Diceritakan pada orang. Ini sifat manusia. Okey, ini takrif Aristotle. Cara pembahagiannya begitu. Betul tak betul? Betul lah. Secara umum lah. Ya, secara umum. Jadi detailnya memang kita macam. Okey. Jadi macam mana cara ilmu kalam? Semua yang Aristotle sebut berkaitan sifat makhluk dinafikan daripada Tuhan. Sebaliknya, sebab Allah laisa kamitslihi syai'. Jadi bila cerita tentang manusia, anggota manusia, muka manusia, tangan manusia dan sebagainya, ditakrifkan pula. Muka ni apa? Muka bahagian paling atas, begini-begini, wajah ini ditakrifkan. Jadi akal mereka mentakrifkan. Mereka akan cepat mentakrifkan sesuatu. Okay. Sampai pada sifat Allah, mereka akan jadi masalah. Sebab mereka, kaedah mereka kaji apa yang pada makhluk, kemudian tanfikan kepada Tuhan. Sebab laisa kamitslihi syai'. Itu logik yang mereka kasih. Makhluk itu segala yang berjisim memerlukan pada tempat. Mustahil bagi Allah berjisim, mustahil bagi Allah bertempat. Contoh, pergi kepada ayat berkaitan istiwa 'alal arsy, thumma istawa 'alal arsy. Mereka jadi masalah. Kerana mereka memahami bahawa Allah istiwa atas arsy, artinya Allah perlukan pada tempat. Allah bertempat. Dan kalau kata Allah SWT memang beristiwa di atas arsy, artinya Allah berjisim. Jadi Allah tidak bertempat, Allah tidak berjisim. Kaedah tu keluar. Itu cara mereka faham. Sifat-sifat Allah, sifat-sifat makhluk. Mereka kaji sifat makhluk, sifat Allah pada dia, apa yang dinafikan. Mereka akan menafikan segala sifat makhluk daripada sifat Allah. Asalnya, niatnya baik. Tapi tatkala mereka bawa kaedah tadi, tatbikkan pada ayat Al-Quran terhadap sifat-sifat Allah, mereka menghadapi masalah. Golongan falsafah, dia bawa pada logik tadi, letakkan kepada ayat-ayat ghaib, dia tolak semua syurga, neraka, azab kubur semua. Falsafah tolak azab kubur, metafora. Takkan betul syurga macam ni yang diceritakan. Mustahil, tak sesuai dengan apa yang mereka belajar. Bidadari, kecantikannya nampak sampai dalam, mengalir macam-macam. Sifat-sifat bidadari, sifat-sifat syurga neraka. Jadi falsafah kata, semua syurga dan neraka, mereka menafikan hakikat syurga neraka, mereka mentakwilkannya sebagai metafora atau tashbih tentang kesempurnaan. Mu'tazilah kata, jangan, falsafah kau takkan tak terima syurga dan neraka kalau tak sia-sia hidup kat dunia ni. Kalau kami cuma nafikan azab kubur. Dia menafikan azab kubur. Hari kiamat Allah boleh buat, tapi azab kubur kan kita nampak orang dia. Bila kita gali, nampak orang dia. Ada orang yang kena salib, lepas tu kena makan dengan burung. Macam mana Allah kembalikan badan kita nampak. Kita nampak orang yang terbiar di tengah hutan, dia mati, kemudian jasad dia tak disoal oleh malaikat, kita nampak. Jadi alam akhirat kami percaya, dia kata. Tapi alam kubur kami tak percaya. Sebab jasad di sini. Jadi ada di kalangan mereka menafikan azab kubur secara total, ada menafikan azab kubur di atas jasad. Katanya hanya roh yang diazab kerana mereka menggunakan akal mereka. Sampai pada golongan ahli kalam yang kemudian Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagainya, mereka tak ada masalah pada syurga dan neraka, tak ada masalah pada azab kubur. Ada khilaf lah sebahagian mereka yang ni, tapi umumnya tidak. Sampai mereka bermasalah pada bab sifat-sifat Allah. Maka sifat-sifat Allah dimeshkan dengan kaedah yang ada. Last sekali mereka akan ta'rifkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang ada pada kaedah ilmu kalam yang mereka asaskan berdasarkan kepada ilmu mantik dan ta'rif mantiki asal tadi.
Jadi ada yang sesuai. Ada yang sesuai. Namanya sifat akliyah. Sifat yang dihukumkan dengan akal. Itulah yang kita belajar bagi mazhab Al-Maturidiyah, ada 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Bagi mazhab Asy'ariyah 13 yang wajib, 13 yang mustahil dan 1 yang harus. Itu yang akliyah. Yang akliyah artinya akal hukumkan wajib wujud. Wajib ada pada Allah, akal hukumkan mustahil dan akal hukumkan harus. Dan benda ni sesuai dengan ayat Quran. Ni yang dah di-matchkan dengan Quran. Ayat yang tak match dengan kaedah mereka, ayat berkaitan dengan wajah, berkaitan dengan saq, berkaitan dengan nuzul, berkaitan dengan istiwa dan sebagainya, mereka kategorikan sebagai ayat-ayat sifat-sifat khabariyah. Sifat tu khabar, berita daripada Quran datang, beritahu, tapi tak sesuai dengan akal. Jadi sabit secara khabar tapi tak sabit secara akal. Okey, bab yang sifat yang mereka terima ketepikan. Tinggal bab yang ni. Dia macam mana akal dengan khabar? Yang mana nak terima? Ayat Quran ke akal? Akal mana logik Aristotle tadi? Yang mana satu? Mereka buat kaedah, mereka ambil kesimpulan, dahulukan akal. Dahulukan akal. Sebab akal mereka dah kata dah awal-awal sebelum belajar dulu ada 3 hukum. Mukaddimah mereka belajar 3 hukum. Hukum-hukum ada 3. Hukum akal, hukum adat dengan hukum syarak. Hukum syarak untuk benda furuk. Benda furuk ni nak sembahyang, nak puasa, solat mesti gunakan ayat Quran. Semua orang tanya dalil. Hukum akal benda usul. Hukum Aristotle ni usul berkaitan dengan Allah. Mustahil Allah begini. Akal gunakan untuk benda usuluddin. Sehingga mereka kata usuluddin tu dah ilmu kalam. Ilmu kalam tu usuluddin. Ini yang mereka asaskan. Hukum adat untuk hukumkan makhluk. Hukumkan makhluk, adat. Makhluk ni hukum sains lah, hukum adat. Hukum adat ni ikut pada masa dan tempat. Ya, orang yang menafikan satu adat tidak semestinya dia mustahil. Sebab tu lagi sufi ambil kesempatan, dia kata kamu tak nampak dia orang tu kata dia pergi ke Lauh Mahfuz, kamu tak rasa, kamu adat, syarat adat kamu tolak. Betul, sufi boleh berhujah dengan hukum adat. Bab ni saya bincangkan kemudian. Tapi nak sentuh bab apa? Bab hukum akal tadi. Hukum akal yang mereka kata, hukum akal ni apa sifatnya? Sifatnya betul secara mutlak. Sama ada untuk makhluk atau untuk khalik. Sama ada untuk alam syahadah atau alam ghaib. Sama ada untuk alam dunia atau alam akhirat, akal takkan salah. Allah jadikan hukum akal ni benda yang muttarid, yang betul, yang qat'i. Maka timbul kat mana? Berdepan dengan ayat Quran yang Allah beritahu dengan hukum akal yang mereka tetapkan. Hukum akal mereka tetapkan mustahil bagi Allah bertempat. Jadi natijahnya Allah tidak bertempat. Jumpa dengan ayat Quran. Di ayat Quran semua perlu ditakwilkan sesuai dengan ni. Mereka takkan kata salah sebab ayat Quran, mereka orang Islam, beriman dengan Al-Quranul Karim dan tahu kalamullah semuanya betul. Macam mana nak betulkan benda yang bertentangan? Salah satu perlu ditakwilkan atau perlu dibukukan, jangan bagi makna atau ditakwilkan. Maka berlakulah kaedah pentakwilan terhadap sesuatu yang akliyah, yang masuk akal, yang sesuai dengan akal. Sebab tu diajarkan sifat-sifat ma'ani sebagai tempat untuk ditakwilkan semua sifat-sifat yang lain. Qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. 7 sifat ini sebagai rujukan kalau kita nak takrifkan sifat-sifat Allah yang lain. Contoh Ar-Rahman, Allah tu Rahman. Oh, tak ada dalam 7 ni. Oh, Rahman artinya Allah ada iradah, ada keinginan untuk memberi nikmat atau untuk keinginan untuk berikan kebaikan. Dia tak akan kata Rahman, Allah tu mengasihi. Sifat kasih dan sayang tak wujud dalam mana-mana mazhab Ibnu Kalam. Tak ada. Dia tak boleh kata Allah tu kasih. Dia kata kasih tu sifat lembut. Lembut sifat yang lemah. Dan satu lagi kasih, Allah marah, berubah-ubah. Mustahil bagi Tuhan tu berubah-ubah. Kerana kaedah mereka, benda yang berubah bukan tak boleh jadi Tuhan. Tuhan tu mesti static, simple. Tuhan tu mesti satu je, static, simple.
Lepas tu mesti statik, tak boleh bergerak, tak boleh berubah-ubah. Apa nak jadi? Kaedah ni lah. Sebab tu kita macam-macam lah nak cerita. Tapi nak fahamkan macam mana benda ni boleh masuk dalam masyarakat. Sebab tu saya cerita tentang seorang haji ni. Cerita yang saya cakap, bila dia kata, jumpa saya kat masjid, dia kata, Ustaz, saya nampak video Ustaz. Yang nak cerita apa? Cerita lagi sekali lah, last betul dah. Tak cerita dah, balik. Dia kata, Ustaz, saya nampak video Ustaz lah. Video mana dia ni? Video yang Ustaz kata Allah atas arash. Allah, video mana dia tengok? Saya tengok Ustaz kata Allah atas arash. Saya kata tak ada. Dia kata, betul Ustaz, saya nampak Ustaz cakap jelas Allah atas arash. Dia kata, tak, saya tak kata. Betul Ustaz. Ramai dah Ustaz. Kat surau ni kita share ni. Orang share, semua tengok. Yelah, bukan saya kata, tapi Allah kata. Saya tak kata, tapi Allah yang kata, Nabi yang kata, sahabat yang kata, tabi'in yang kata, tabi'in yang kata, imam mazhab yang kata. Dia terdiam. Betul juga, Ustaz ada baca tu ayat tu. Betul, saya tanya balik. Ji, Allah kat mana? Bukan ke Allah tak tempat, Ustaz? Siapa kata? Nak kena saya nak jawab. Siapa kata? Allah kata? Nabi kata? Sahabat kata? Tabi'in kata? Tabi'in kata? Imam mazhab ada kata? Semua tak ada. Dari mana ambil? Tak tahulah Ustaz. Itu jawapannya, tak tahulah. Ini yang sebab tu Nabi Dawah minta debat kan, kaedah yang samalah. Nak buat apa buang masa debat dengan orang yang tak ada hujah. Sama ada golongan etis ke ahli kalam ke, mereka hanya ada hujah untuk mempersoalkan dalil-dalil yang kita bawa, tapi mereka tak ada dalil. Kita bawa dalil dari Quran yang berpuluh-puluh ayat, malah beratus ayat, malah kata bukan beribu kalau nak kumpulkan semua berkaitan Allah istiwa, Allah tu di atas, sampai pada Quran, sampai pada hadis, semua sekali. Mereka jumpa sikit kemungkinan dalam hadis jarih ada ittirab. Dah jadi pahlawan. Buat apa layan? Mereka sendiri kata tak gunakan hadis ahad dalam akidah. Cukuplah beritahu guna hadis ke tak guna. Supaya nak buang masa lebih, tak nak buang masa lebih, biarlah hadis jariah tu dulu, ambil hadis lain pula bagi. Senangnya. Jawab hadis lain pula. Berapa banyak hadis yang lain lagi. Jadi kita disibukkan melayan kerenah mereka. Golongan etis contoh, golongan yang paling jahil dan menjenamakan kejahilan mereka. Tak percaya Tuhan. Orang tanya dalil, are you sure? Not sure. Kalau tak sure, kami agnosticism. Kami tak sure, tak ada dalil. Tak ada dalil jadi mazhab. Kalau kata tak percaya, tak ada bukti, agnostis pula. Sampai pada tahap kalau kata dia kata kami percaya ada yang menciptakan. We believe that there are something create this creation. Tanya pada dia, apa yang sesuatu yang kamu percaya tu? Something. Last sekali jadi mazhab somethingism. Asy'ariyah. Dah semua kejahilan, yang kata ya, yang kata tidak, yang kata yang lawan tak ada bukti, yang tak peduli, semua jadi mazhab. Siapa hajar? Tak ada. Dunia ilmu manusia hanya membahagikan mazhab terhadap pendirian-pendirian. Orang yang tak ada pendirian, tak ada hujah, mereka ni tak wujud dalam dunia ilmu. Sebab tu Allah tak iktiraf wujudnya golongan yang adanya nama golongan etis. Allah kata lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Manusia ni sama ada ahli kitab atau musyrikin. Sebab golongan etis, mereka termasuk kat mana? Musyrikin. Mereka tak jumpa, alias sekadar percaya pada Darwin yang cipta siapa? Makhluk cipta makhluk. Itulah musyrikin. Hakikatnya mereka golongan musyrikin. Okey, balik pada ayat. Jadi ada ilmu yang kita tolak siap-siap, kita nafikan dan kita tolak. Ada benda yang tak jelas, kita kata wallahu a'lam. Okey.
Sesiapa yang bercakap tanpa ilmu, maka bermakna ia telah mengikut hawa nafsunya. Dia ikut hawa nafsu. Tak ada tafsiran lain. Sama ada cakap dengan ilmu atau cakap dengan hawa nafsu. Kadang-kadang nak menang punya pasal. Nak menang. Takut orang cakap dia tak pandai. Takut orang cakap dia tak hafal. Takut orang kata dia tak ada bukti dan sebagainya. Jadi dia create bukti. Atau kadang-kadang dia buat cerita takut tak best. Dia cakap tak best, jadi dia kena best sikit. Cerita dia bawa tu kurang garam. Cerita realiti hidup ni tak semua cerita indah. Jadi kalau nak jadikan sebagai drama yang menghiburkan orang, dia cerita betul tak best sangat. Kalau nak jadi drama, dia mesti ada tambah sini sikit. Jadi, ada orang yang sentiasa berdrama dalam kehidupan dia. Drama tu biarlah pengarah filem buat. Pengarah drama buat. Kita dalam realiti hidup tak perlu sangat drama ni. Masing-masing ada kehidupan masing-masing. Masing-masing ada kehidupan masing-masing. Ceritalah yang benda yang bermanfaat. Tak menarik pun tak apa. Bukan kita ni pengarah filem. Kita bukan pengarah drama. Ceramah tak menarik, risau tak kita? Buat apa risau? Orang kata ustaz ceramah ustaz tak menarik dah, boring. Boring lah. Saya bukan nak cerita untuk menarik. Saya hanya bacakan apa yang kita tak, yang saya belajar pada kitab. Nukilkan balik. Saya ada carangan. Orang tak nak, baru lagi tahun lepas. Ustaz, kalau ustaz bernasyid sikit, okey juga dalam kelas. Ini cerita betul ni. Ustaz, kalau ustaz berat. Ustaz tengok, dia sebut nama ustaz sekian. Dia nasyid sikit, suara sedap, satu kelebihan. Suara tak sedap, kelakar, best juga ustaz. Dah saya kata, susah nak nasyid ni. Dia nak nasihat kan, orang rapat, orang baik. Tapi kadang-kadang kita nak mengajar ni, kita kisahkan redha makhluk. Orang suka, orang tak suka. Kita bagus juga, kita nakkan sesuatu benda yang kita sampaikan, satu benda yang orang boleh terima. Siapa pun nak begitu. Tapi bukan tu jadi ham kita. Yang kita letakkan dalam diri kita, buat sesuatu yang Allah redha. Kadang-kadang orang tak suka kita hari ni, tak apalah. 10 tahun akan datang, orang yang tak suka tu dia faham, dia suka balik. Ada orang suka hari ni, besok-besok dia juga yang buat status, lama dah saya kenal ustaz tu, tak ada pakai tu. Tiba-tiba dia juga yang lawan. Hati manusia berubah-ubah. Masa hati manusia tak sama. Ada yang suka, ada yang tak suka. Yang suka pula berubah-ubah. Jadi kita kejar siapa? Jangan kejar siapa-siapa. Buat je apa yang kita rasa betul, dengan dalil. Jangan pula degil, tak dengar nasihat orang. Sesuatu yang ada prinsip sesuai dengan dalil. Yang mana kita tahu. Kalau ditakdirkan kita tersalah, mengaku je lah. Mengaku. Tengok kita. Sebab tu saya tak suka dengar ceramah sendiri. Kalau dalam YouTube kan ada carangan, sampai ceramah sendiri saya skip. Tak, kelakar dengar suara sendiri. Kadang buat contoh tak masuk akal. Cakap benda yang sendiri pun bantah. Jadi yang kedua yang biasa dengar siapa? Orang rumah. Dia lah yang suka yang membantahnya. Kenapa abang cakap macam ni? Macam ni. Komentator yang paling jujur, tak jaga hati langsung. Komentator lain jaga hati banyak, tapi komentator yang kat bilik ni kat rumah tahu langsung tak jaga hati. Apa cakap macam ni, sepatutnya ni. Tapi itulah, kita ada orang yang tegur secara jujur. Dan memang pun dia cakap tu, kalau kita dengar balik, betul lah. Kenapa lah cakap macam tu? Lepas ni balik kata, abang Bible sama pukul berapa? Ayat tu tak habis. Kena lagi. Memang betul. Biasalah tu. Dan kita memang perlu kita jangan sampai kita ni tak boleh ditegur sehingga orang dah tak nak tegur kita. Kita ni biarlah salah, kita manusia ni mesti ada salah, mesti ada betul. Tapi bersifatlah terbuka sampai orang tak rasa segan nak tegur kita, atau tak rasa menyampah nak tegur kita. Ada orang dia tak ditegur, dia rasa dia hebat. Sebenarnya orang dah menyampah dah. Orang tak nak tegur, malas nak tegur, malas nak ambil tahu. Sampai tahap macam tu kita hidup dalam keadaan yang memalukan diri kita sendiri.
Paling kurang kita salah sikit orang tegur, malu kejap lah. Kemudian kita boleh betulkan. Tapi kalau orang tak tegur, kita salah, tinggal orang gelakkan dari belakang. Sampai ke tahap begitu, nak tunggu kita nampak kesalahan kita susah. Macam saya, kalau orang tak tegur, memang saya tak dengar berceramah sendiri. Walaupun video panjang-panjang, memang nak dengar balik, baik dengar ceramah orang. Dapat ilmu. Ceramah sendiri, masa tu kurang. Kadang-kadang je lah, bila rasa macam salah, dengar balik. Nanti beritahu semua dekat kelas kalau tersalah, tersilap dan sebagainya. Sebab sifat kita nak tengok kesalahan kita susah. Jadi, kita perlukan siapa? Perlu orang yang berani menegur. Antum pun Alhamdulillah, Masya Allah, ramai yang tegur. Dan anak suka. Kalau salah, tolong tegur dan sampaikan. Kalau kurang sempurna dan sebagainya, tolong sampaikan. Kerana kita hakikatnya sama-sama nak belajar kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allah kata, sesiapa yang bercakap tanpa ilmu maka bermakna ia telah mengikut hawa nafsunya. Dalilnya mana? Allah kata, "Waman adallu mimman Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang ikut hawa nafsunya tanpa ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sahaja bercakap tentang agama tanpa ada petunjuk daripada Allah, dia ikut hawa nafsu. Sama ada yang dia cakap tu betul atau salah, dia ikut hawa nafsu. Tak ada main, selamat aku cakap semalam betul. Aku teka je semalam. Tak boleh. Teka-teka pun tak boleh. Mana orang tanya, apa hukum macam ni, Haji? Oh, halal. Lepas dah balik rumah, orang tanya, Ustaz. Soalan tadi, Ustaz. Saya cakap halal. Alhamdulillah. Selamat. Semalam orang tanya saya cakap halal. Saya cakap, dah jawab dah. Sepatutnya hold dulu. Kalau tak tahu, hold dulu. Tawakuf dulu. Dan benda ni selalu berlaku. Selamat saya jawab macam ni. Kenapa beri jawab? Tunggu dulu. Jawab walaupun selamat, tapi itu satu kesalahan. Kerana kita ikut hawa nafsu. Selain daripada hidayah daripada Allah, tak ada dalil, tak ada bukti, tak ada jawapan lain, adalah ikut hawa nafsu. Dan hawa nafsu ni siapa bersama dia? Syaitan. Kalau kita terbiasa cakap suatu perkara dengan hawa nafsu, dengan kehendak kita, benda ni akan jadi sifat kita. Pada dulu kecil lagi anak-anak kita, dia buat salah, tapi jangan biasakan dia menipu. Caranya apa? Jangan pula kita bagi denda yang melebihi kemampuan dia, kerana dia terlalu takut sehingga dia menipu. Sebab tu kita kena hikmah. Ada hikmahnya. Sebab tu kita nak suruh anak kita solat dari umur berapa? Kita ajar anak kita solat daripada umur berapa? 7 tu suruh dah. Artinya wajibkan dia solat dah 7 tahun. Sebelumnya ajar, minta, fahamkan dia kepentingan solat sebelum umur 7 tahun. Dalilnya mana? Nabi kata, muru auladakum bisolati sab'an. Suruh anak kamu salat masa umur 7 tahun. Kenapa kata sebelumnya? Dalilnya Nabi SAW ajarkan kepada cucunya Hasan dan Husin salat. Bukan setakat salat fardu, malah Nabi mengajarkan salat sunat sampai salat witir dan doa witir yang diriwayatkan oleh Hasan. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, sampai akhir hadis. Siapa riwayatkan? Al-Hasan. Nabi ajar padaku kalimah-kalimah yang aku perlu baca dalam qunut witir. Hasan lahir tahun berapa? 4 Hijrah. Artinya masa Nabi wafat, umur dia berapa? 6 tahun. 6 tahun bukan setakat solat wajib. Hasan dan Husin ajarkan, ada riwayat bukan, ajar cara wuduk yang betul, solat dan bacaan kunut witir. Dan Nabi dah ajarkan, Hasan hafal. Ramai orang komplain lah bila betul ke sudah hafal kecil, kesian.
Bila anak terlibat ke Baitul Rahmah, mengajar Baitul Rahmah, ada juga di kalangan kawan kata, budak-budak nak kena hafal macam tu, betul ke? Budak-budak ni. Cakap betul lah. Kenapa tak betul? Budak, betul ke macam tu? Ini ada adik-beradik lah. Ada. Betul ke macam tu kan? Betul lah. Habis Nabi ajar Hasan. Hasan dah besar. Besar apa? Hasan tu umur 4 tahun lahir. Masuk 4 hijrah. Nabi wafat umur 6. Umur dia 6 hijrah. Betul Hasan tiap kali riwayatkan hadis. Dia akan kata hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal kalimah yang Nabi ajar. Ada beberapa kalimah. Dia nak beritahu aku hafal betul-betul walaupun dia umur 6 tahun, tapi ada benda yang Nabi ajar, dia ingat betul-betul kalimah word by word yang Nabi ajar. Artinya anak-anak kita biasakan dia dengan solat sejak pada awal. Supaya dia terbiasa. Bila kita suruh masuk umur 7 tahun, benda tu dah tak berat bagi dia. Degil juga umur 10 tahun. Bila dah jadi lama, dia dah biasa, dia taklah nak menipu, taklah dia nak menipu, nak apa semua, sebab benda dah terbiasa. Bila kita suruh, keadaan sebelumnya dia tak pernah dan tak biasa, dia akan mula menipu. Ini kita risau. Ajarkan dia satu amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah, tapi tanpa ada sifat tauhid dalam dirinya. Kita nak dia sembah Allah dengan tauhid. Betul? Dia tahu kewajipan dia menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tak ciptakan kecuali daripada Allah. Dan hidup ni ayah ada, ayah tak ada. Itu cerita nombor 2. Cerita yang paling utama, tiap-tiap orang Allah ciptakan untuk ibadah. Nanti Allah akan tanya tiap-tiap orang kat kubur masing-masing. Hari kiamat masing-masing. Tak solat, ayah tak dapat, memang tak kena rotan. Tapi berdepan dengan azab Allah. Mana kaitkan dengan al-uluhiyah, an-nubuwah, al-ma'ad yang kita bincangkan sebelum ini. Dalam tazkirah kita, dakwah kita pada anak-anak mesti 3 benda. Uluhiyah, an-nubuwah dan al-ma'ad. Ingatkan dia pada Allah, ingat dia pada sunnah Rasulullah supaya dia buat dengan betul, dan ingatkan pada balasan al-ma'ad di hari kemudian, sama ada azab kubur atau syurga neraka, nikmat kubur dan sebagainya hari kemudian. 3 ni adalah usul dalam penyampaian, dalam menyampaikan dakwah. Okey. Jadi ayat ni Allah Subhanahu balik sebut ayat, Allah sebut siapakah yang lebih sesat berbanding dengan orang yang mengikut hawa nafsunya tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, dalilnya menunjukkan bahawa siapa yang tak ikut hudam minallah, dia ikut hawa nafsu. Dan hawa nafsu ni disokong oleh syaitan. Dalilnya mana? Ustaz, ada hawa nafsu yang baik, Ustaz. Betul? Nafsu tak sebenarnya jahat. Ada orang kata. Ya. Nafsu tak semestinya jahat. Tapi nafsu ada tak yang jahat? Ada. Nafsu ada baik, ada yang jahat. Tapi Allah jadikan fitrah. Dah jadi dalam ujian yang Allah berikan pada manusia, hati kita tak suka pada benda baik. Nafsu kita suka pada benda jahat. Walaupun benda baik dia tak susah. Selalu nak bagi contoh, hari Sabtu, tengok hari Sabtu. Ada apa? Salat subuh dan cycling, hiking, jogging. Hari Sabtu ni lah biasa banyak. Ramai yang solat subuh ke ramai yang pergi cycling, jogging? Anak tak salahkan yang jogging kalau yang jaga subuh. Tapi cerita yang tak jaga, yang minta maaf lah, yang lari yang hari tu yang jaga salat subuh. Ni cerita yang tak jaga salat subuh, yang tak solat. Okay. Hiking dengan solat, mana lebih berat? Hiking ke solat? Yang dia tak terbiasa. Anggota Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan turunkan syariat kecuali benda yang kita mampu. Mampu solat, tapi nafsu berat, hati rasa berat. Nak solat tu berat, tapi kalau dengar hiking laju, kan? Bangun malam, dikejutkan untuk bangun qiyamul lail, kita rasa berat, betul? Berat. Tapi kalau kawan kita bawa contohnya lam sheng, kan, bangun.
Kalau lambat, terlepas lem sheng. Lambat, terlepas apa oli punya smoke. Buat smoke. Ini datang ni. Kita kalau kita suka benda tu, kita akan cepat bangun. Dalilnya masa World Cup. Yang laki sanggup bangun. Kau kejutkan aku kalau tak kau siram muka aku tak terlepas live, tak nak lepas live. Dalil yang lain UFC. Kemarin yang laki sampai tak tidur. Pukul 2 mesej, Ustaz tengok tak UFC. Kita sama-sama. Dah benda tu haram dah tengok dah ni, tapi laki ni suka macam tu. Tak nak terlepas live. Share link tengah malam 3-4 pagi. Tapi kalau kamera kita rasa berat. Sebab apa? Sebab nafsu begitu. Allah jadikan fitrah kita ni, kita kena tundukkan hawa nafsu ikut kehendak Allah. Bila ada dua kehendak, nafsu kita nak satu benda, Allah nak satu benda, dahulukan kehendak Allah. Bangun juga subuh walaupun berat. Paksa diri kita ikut kehendak Allah sehingga benda yang berat jadi biasa. Jadi biasa. Sehingga lama sekali kehendak kita selari dengan kehendak Allah. Tak solat kita rasa tak tenang. Mesti kena solat dulu. Buka aurat rasa tak tenang. Tengok kan seluar pendek, tak kena ni. Walaupun tak ada siapa tengok. Walaupun orang tak kenal. Pergi melancong kat negara mana hujung dunia ke. Kita nak buka aurat, kita rasa janggal. Sebab apa? Apa yang kita latih selama ini dah kehendak kita sesuai kehendak Allah. Ditambah dengan akidah Allah memerhatikan, Allah mengetahui, malaikat masyarakat sebagainya. Ini yang menghalang kita daripada buat perkara maksiat dan dosa. Okey. Dalilnya orang yang ikut hawa nafsu tu syaitan yang sokong dari ayat bawah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan di kalangan manusia ada di kalangan orang-orang yang berdebat berhubung dengan Allah tanpa ada ilmu, dan dia mengikuti dan dia sebenarnya menurut dan mengikuti tiap-tiap apa yang diperintahkan oleh syaitan yang jahat. Marid ini bermaradah, maradah syaitan yang jahat. Jadi siapa yang ada orang ni, wa minan nas, ada di kalangan manusia, dia suka debat. Dia tak suka kalau benda tu orang cakap dia terima je. Memang best kalau debat. Semua benda dia tak masuk. Kalau dalam dia tak suka masuk ilmu pada pintu yakin. Dia suka masuk pintu ragu-ragu. Allah tu, Allah wujud tak wujud? Wujud. Saya semua orang tahu, semua orang tahu. Tapi kita kebayangkan Allah wujud ke? Macam mana kalau dia suka buat benda yang menimbulkan keraguan. Bila ragu-ragu dia rasa seronok. Baca ayat Quran, baca hadis, terima macam tu je tak best. Setakat baca ayat-ayat berkaitan dengan Al-Mahdi dan Nabi Isa macam tu terima, tak best ni. Tafsiran salah ni ringkas, faham macam tu. Dia kena buat tafsiran lain. Dia kena, kita rasa tertanya-tanya. Dah sekali keluar macam-macam teori. Ada sahabat tanya, Ustaz tak komen ke tentang tentang apa, tentang dulu kan anda tahankan kerajaan Arab Saudi. Tak dengar pula Ustaz pertahankan Muhammad bin Salman. Dah kena jadi Dajjal sekarang ni. Ada yang tanya lah, kawan-kawan ni dah banyak dah yang tanya. Satu ada dah, kita tak nak lebih-lebih kawan juga, kawan-kawan kita. Yang keduanya, tuan-tuan, zaman Nabi pernah tak pergi tengok Ibn Sayyad yang kita cerita dulu, yang bila Nabi kata atashhadu anni Rasulullah, kau saksi tak aku Nabi Rasulullah? Dia kata asyhadu annaka rasulul ummiyin, aku saksi kamu rasul pada orang Arab. Betul dia tanya Nabi balik, atashhadu anni Rasulullah? Dia tanya pada Nabi, adakah kau bersaksi bahawa aku adalah Rasulullah? Dia Ibn Sayyad. Yang kita rajihkan dia orang yang sakit dah, berpenyakit. Tapi Nabi nak jumpa Ibn Sayyad ni, bila Umar kata dia lah Dajjal. Nabi dengan Umar kata kita pergi sembunyi, tengok dia dari belakang.
Beberapa kali Nabi sembunyi tengok dia. Di tengah cakap seorang-seorang, Nabi nak dengar. Tak sempat dengar, mak dia kata, tu Abul Qasim datang. Dia kata, Nabi kata, Nabi kata kalau mak dia biarkan, mak dia tak beritahu tadi, kita tahu apa dia cakap. Nabi tanya dia satu hari ke tengah jalan. Memang dia mengelak jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi tengah jalan, Nabi tanya, budak ni belum balik lagi. Budak. Masa tu 14 tahun dekat dengan balik. Nabi tanya pada dia, kamu nampak apa? Aku nampak arash di atas lautan. Dan macam-macam dia cerita. Yang penting Umar kata dia adalah Dajjal. Biar aku pancung dia, Rasulullah. Nabi kata apa? Kalau dia betul-betul Dajjal, kamu takkan mampu pancung dia. Kalau dia bukan Dajjal, tak ada baiknya bunuh orang yang salah. Dia bukan Dajjal. Kenapa takkan mampu? Sebab Allah dah beritahu Dajjal hanya akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau dia betul-betul Dajjal, confirm kamu tak boleh bunuh dia. Kalau dia bukan Dajjal, nanyalah. Tak ada kebaikan. Bunuh salah orang. Okey, soalannya, Nabi tahu tak siapa Dajjal? Nabi yang sampaikan kepada kita tentang Dajjal, sifat-sifat Dajjal. Nabi faham tak dengan Dajjal? Apa yang Nabi sampaikan? Faham. Tapi Nabi tidak diberikan ilmu mentakyinkan fulan dan fulan adalah Dajjal. Nabi pun tak tahu siapa fulan dan fulan. Nabi tahu sifat-sifat. Nabi datang perhatikan, Nabi cuba tengok sesuai tak sesuai. Datang Tamim Ad-Dari cerita tentang Dajjal, Nabi cerita, tak bertentangan, Nabi terima. Tapi Nabi tak tahu dengan jelas siapakah Dajjal tersebut. Tidak mentakyinkan. Nabi tidak mentakyinkan. Siapa lagi lebih faham tentang kalam Rasul daripada Rasulullah sendiri? Dajjal ni tak ada dalam Al-Quran. Cerita semua daripada hadis Nabi SAW. Nabi sendiri tidak mentakyinkan dalam keadaan ada Ibn Sayyad depan mata Nabi SAW dengan segala pengakuan dia di depan Nabi. Sampaikan Abu Sa'id Al-Khudri, hujung sekali dia cakap, Abu Sa'id, aku tahu Dajjal kat mana, dia lahir kat mana sekarang, tahu dia lahir kat mana dan sekarang dia kat mana. Sampai ke tahap begitu. Tapi sahabat-sahabat tidak mentakyinkan. Cuma Nabi ajar cara untuk selamat daripada Dajjal. Nabi beritahu bahawa Dajjal itu ada tulisan kafir, takkan dibaca, takkan dapat dibaca kecuali seorang mukmin. Dan Nabi ajarkan beberapa perkara untuk selamat daripada Dajjal. Okey, tinggal cerita Dajjal. Yang penting nak fahamkan bahawa Nabi sendiri tidak mentakyinkan. Jadi kalau ada orang tiba-tiba orang ni jadi Dajjal, orang tu jadi Dajjal sebagainya, salahlah tu. Salah manhaj. Tersasar, silap. Tidak ada. Kita tidak akan mampu mentakyinkan siapa. Ketika Dajjal tiba, hanya dengan iman yang akan dapat mengenal dan akan selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Orang beriman yang nampak tulisan kafir di dahinya, tapi orang beriman masih lagi diuji. Dengan apa? Untuk pertahankan agama dia. Kerana sebelum datang Dajjal dah berlaku kemarau 3 tahun. Betul? Kenapa Dajjal satu fitnah yang besar? 3 tahun kemarau. Tahun 1 kurang air 1/3, tahun kedua 2/3, tahun ketiga tu tak ada air langsung. Ini yang orang geng-geng Mu'tazilah tak ada terima. Tak ada air langsung. Manusia hanya hidup dengan zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hidup dengan zikrullah. Keadaan alam berubah. Allah jadikan kekuatan. Siapa zikir pada Allah, dia mampu hidup. 3 tahun tak dapat air. Mungkin dapat sekadar untuk hidup. Tiba-tiba dalam Dajjal, bawa dia boleh perintahkan langit turunkan hujan, bumi tumbuhkan air, ada syurga, ada neraka, ada makanan dan sebagainya. Kalau nak lawan dengan dia, dia kejar, dia tangkap, dipotong 2. Betul tak? Kisah dia bunuh orang mukmin, dia buat sebagainya. Dan macam-macam cerita. Orang iman bertahan. Tapi betul tak betul Dajjal tu? Orang kata, Ustaz, ini soalan bagus juga. Dia kata, Ustaz, kalau Dajjal macam tu, Dajjal dia boleh mampu. Kita kan belajar tauhid rububiyah.
Tak ada siapa mampu turunkan hujan, tak ada siapa yang mampu tumbuhkan tumbuh-tumbuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Dajjal mampu? Betul tak? Dan nama pun Dajjal. Dajjal tu penipu. Apa yang dia tunjuk itu hanya penipuan. Dia tak turunkan hujan pun, cuma nampak macam turunkan hujan. Dia tak tumbuhkan ni pun, nampak macam tumbuhkan Tuhan. Dia bukan bawa syurga pun. Syurga dia neraka, neraka dia syurga. Ini menipu je. Tapi penipuan yang tak pernah, kemampuan yang tak pernah dilakukan oleh penipu-penipu sebelumnya. Bahasa mudah begitu. Nama Dajjal. Itu bahasa Arab Dajjal, jadi penipu. Kadang-kadang orang dia baca Dajjal, dia jadi takut dengan Dajjal. Dia jadi kagum dengan kehebatan Dajjal. Itu pun satu masalah. Okey. Terus masuk pada ayat seterusnya. Cuma kena gariskan ayat-ayat Quran, kalau jumpa kita gariskan kat mana syawahid dia. Waman, ayat atas tu, waman adallu mimman ittaba'a hawahu. Gariskan mimman ittaba'a hawahu, ikut hawa nafsu. Yang ayat yang kedua tu gariskan waman yujadilu fillahi bighairi ilmin, dan boleh gariskan wa yattabi' kulla syaitanin marid. Ini yang saya nak syarah tadi lupa. Dan mereka mengikuti tiap-tiap apa diperintahkan oleh syaitan yang jahat. Satu je, kalau orang berani berdebat tentang Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu, confirm dia ikut syaitan. Siapa ketua syaitan? Iblis. Betul? Iblis. Iblislah yang paling awal sekali berdebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdebat. Dosa, antara dosa yang paling awal adalah berdebat tanpa ilmu, atau berdebat dengan takabur. Sifat-sifat yang timbul daripada suka berdebat ni, ada orang dia tak suka pintu jalan jelas, dia suka debat. Debat ni bagus tak? Debat yang betul baguslah untuk tegakkan hak. Tapi perangai suka berdebat bukan perangai yang terpuji. Orang beriman dia hanya berdebat ketika hajat. Pada peringkat awal dia akan elak berdebat, elak daripada perdebatan. Kita sampaikan ilmu dengan hikmah, dengan mau'izah, lebih baik berbanding dengan berdebat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwalah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan berdebat dengan mereka dengan debat yang hasan. Okey. Jam sampai pada 9.40. Tak apalah, 2 ayat okeylah. Cuma ada soalan. Ada orang kata, cerita lagi sikit. Orang kata tentang dakwah ni. Ada orang dia kata dakwah ni mesti dengan hikmah. Ada orang dia bangga dia berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwah dengan hikmah. Macam mana? Diam. Tak payah cerita. Kita kena dakwah dengan hikmah. Kalau diam bukan dakwah namanya. Di mana dakwah kita diamkan hak? Ada orang kata nak diamkan ke nak sampaikan? Allah suruh dakwah sampaikan dengan hikmah. Bukan Allah suruh diamkan kebenaran. Tak boleh benda yang kita tahu hak dan ada yang batil, kemudian kita diamkan yang hak. Atau kebatilan disebarkan depan kita, kemudian kita diam. Kita diam, tak lawan, dan masyarakat dah keliru, kemudian kita berhujah dengan ayat, berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Itu bukan dakwah hikmah, itu tak dakwah. Itu tidak berdakwah, tidak menyampaikan. Itu ayat orang yang sembunyikan ilmu. Yang kita nak menyampaikan dakwah tapi dengan hikmah. Artinya kita tak boleh diam. Tapi kalau dah ada orang cakap, selamat. Terima kasihlah pada orang yang bercakap. Kita jadi wajib bila sampaikan bila tak ada orang cakap. Atau orang tu cakap tak sampai maksud. Dia seorang, ramai sangat orang bantai dia.
Jadi tak cukup. Kita perlu tolong. Kerana kita nak tegakkan hak. Bila hak tertegak tanpa kita, berterima kasihlah pada orang yang telah menjalankan hukum fardu kifayah. Tapi kalau betul belum kifayah, belum cukup, kita kena tolong, kena bantu. Ramai orang pada zaman sekarang ni, pada cerita betul, ramai dia diam. Lepas dia diam lama, tunggu ustaz yang cakap ni salah, ramai-ramai hujum. Serang, apalah ustaz ni macam ni. Jadi itulah cakap banyak ni salah ni. Sedangkan selama dia tidak bercakap. Orang bercakap memang banyak salah, tapi yang tak bercakap tu pun salah. Malah itulah yang paling awal bersalah. Jadi dalam bab ni dakwah ayat tadi supaya tak disalahguna. Sekarang ni ramai salah guna. Ayat tentang dakwah dipakai oleh orang tak berdakwah. Ayat berkaitan dengan al-wala wal barra jadi ayat liberal. Betul? Ada masalah yang kita kena wala al-barra. Ayat wala al-barra paling tinggi sekali yang Quran sebut ayat apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Paling tegas. Tiba-tiba orang kafir baca ayat ni. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ada liberal. Ayat yang asalnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud sampai lakum dinukum waliyadin. Ayat apa? Al-wala wal barra. Ayat tabri'ah, kita lepas diri. Hujung sekali. Sampai zaman sekarang dia boleh jadi ayat liberal. Boleh agama lain, agama ni boleh, tu pun boleh. Orang boleh terima. Kenapa? Jahil. Tak kena. Ayat laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ayat yang mengisbatkan sifat dan nafi dan isbat. Jadikan guna ayat tolak sifat. Macam-macam. Sebab itulah dalam agama ni perlu pada fiqh. Belajar pada ahlinya. Okey, kita stop sampai sini. Sampai ayat yang kedua. Dua ayat. InsyaAllah kita sama ayat ketiga. Ayat ketiga ni adalah berkaitan dengan taqawul ala Allah. Okey, insyaAllah. Tak ada soalan insyaAllah? Ke ada soalan? Ana banyak yakin tak ada soalan. Sebab kebanyakan kita makan minum kat bawah. Okey, kat bawah lah. Kalau benda yang berkaitan dengan tajuk yang kita tanya kat kelas, yang tak berkaitan tajuk kita bincang bawah. InsyaAllah. Tak ada soalan insyaAllah? Okey. Macam tak bagi tanya aja. Betul lah. 10.45 sampai sini aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.